الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati sahibul fadilah Ustaz Sabariyah selaku penganjur bagi kuliah di Sahabat Pencinta Al-Quran SPAQ. Seterusnya bonda-bonda moderator Ustazah Jasrina, Bonda Zainun, Kak Adik Sum, seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah hadirin hadirat, keluarga serta seluruh jemaah SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat. Mungkin boleh respon sedikit di ruangan chat. Mungkin boleh react sikit. Kita pun ada reaction sekarang kan. Boleh gunakan emoji so boleh buat sikit lah moodnya macam mana, senyum ke, muka masam ke. Kan, jadi mudah-mudahan lah kita doakan semoga semua dalam keadaan sihat walafiat dan dikurniakan kesihatan yang baik, kesungguhan dalam beribadah, keikhlasan dalam istiqamah, dan kita mudah-mudahan doalah Allah berkati kita sampailah seluruh Rajab Sya'ban dan Allah sampaikan kita semua ke dalam Ramadan. InsyaAllah wa amin. Kerana semakin hari kita mendengar tentang berita-berita kematian yang dalam kalangan sahabat-sahabat kita, mungkin walaupun bukan berdekatan tapi secara alam maya lah kita dapat lihat ada je yang saban hari semakin mereka ni pergi meninggalkan kita lah. Jadilah dah tetap ajal maut kan, dah sampai kepada masa. Cuma kita ambil iktibar supaya kita sedar bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara, kematian datang bila-bila, dan kita pastikan bersungguh-sungguh agar kita bersiap sedia menghadapi kematian walaupun pada bila-bila masa di mana-mana jua. Satu kenyataan yang memang sukar untuk kita akui, nak terima, tapi itulah nak kata kebenarannya. Mudah-mudahanlah Allah berkati kita, rahmati kita walau di mana jua kita berada, insya-Allah. Penting kita bertakwa kepada Allah dan insya-Allah Allah akan bantu dan rahmat
menimpahkan rahmat ke atas kita semua, insya-Allah, amin. Ada yang respon Bunda Mahani sihat-sihat, Kak Nisum alhamdulillah, Bunda Zarina alhamdulillah sihat, Bunda Hayati alhamdulillah sihat. Kami doakan juga Ustaz sihat sama-sama lah, alhamdulillah. Semoga kita mendapat keberkatan sama-sama. Bunda Hasmah sihat walafiat alhamdulillah. Ramai yang sihat-sihat belaka lah, insya-Allah. Hari cuti ni kadang-kadang kita sihat bukan setakat jasmani je kan, bukan rohani je sihat. Sihat sampai kadang-kadang melampaui batas dalam bab makan kan. Kita sungguh-sungguh kenduri sana sini. Dia kena bataskan pemakanan tu. Maknanya kita kena berhati-hatilah, jangan kita dah makan baru menyesal. Baik kita menyesal dulu, kita berhati-hati dan kita berfikir-fikir dahulu sebelum kita main tibai balun makan. Takut dah makan baru menyesal, tak guna dah kan. Susah tu nak kembali balik kepada asal tu. Baik, jadi sebelum kita sambung pengajian, sebelum kita bincangkan soalan kuis, saya sekadar nak memperingatkan diri saya dan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian berkenaan dengan puasa lah. Puasa ni sebab nak tekankan lah supaya kita jangan lepaskan peluang untuk beribadah kan. Jadi esok hari Isnin, kebetulan juga hari putih 13 Syakban. Jadi ibu-ibu sekalian jangan lepaskan peluang, ambil lah puasa ni kan, iaitu Ayyamul Bid, pada line keempat tu, Ayyamul Bid, hari putih. So berazamlah kita untuk berpuasa, bersungguh-sungguhlah kita untuk melaksanakannya. Tak ada syarat pun kena 3 hari straight, paling kurang 3 hari. Boleh ke paling kurang 3 hari? Paling banyak pun 3 hari, boleh ke? Kalau boleh alhamdulillah. Tapi tak mampu tak apalah, sehari pun is okay. Even separuh hari pun, even beberapa jam pun, maknanya orang dah cuba berpuasa tapi tak berjaya. Itu lebih baik daripada orang tak puasa langsung. Kita kata, Ustaz saya tak mampu, saya tak boleh. Bagaimana kita nak tahu kita tak mampu? Kan bila kita dah cuba tapi tak lepas, itu baru tak mampu. Bukan tak cuba langsung. Kan beza kan, kita kata tak mampu, kita tak buat langsung, itu kita tak tahu lagi kemampuan kita. Sebab kemampuan kita mungkin boleh berubah, mungkin kekuatan kita ni akan berbeza. Tak semestinya sekali kita tak mampu, mungkin dah pernah cuba puasa sebelum ni, kita anggap memang tak boleh. Sedangkan tidak kan, benda itu subjektif, dia bergantung pada keadaan. So mungkin waktu sebelum ni kita tak mampu, tapi nak kata akan datang esok insya-Allah, Allah berikan kekuatan luar biasa, tak bersangka kan. So kita mampu nak berpuasa kan. Mungkin sebelum ni 2-3 jam je larat puasa sunat, banyak halangan. So mungkin esok mana tahu separuh hari ke kan. So yang penting kita tak kata tak mampu tu selepas dah cuba. Dah cuba puasa memang tak boleh, mudarat sungguh, muntah-muntah lah, masuk angin lah kan, makanan terhidang depan mata lah, sampai air liur terkeluar lah. Sampai begitu rasa mencabar. So itu dah kata tak mampu, tak darat, berbukalah. Itu tak disengajakan dan terpaksa. Itu dimaafkan. Dan yang penting kita dah ada usaha. Kan? Berbanding kita tak buat langsung, patut kata tak mampu. So bagaimana kita nak kata tak mampu sedangkan tak cuba? Tak cuba mana tahu. Kan? So cuba dulu, memang tak lepas, tak apa. Itu nama dia tak mampu. Bukan tak cuba, lepas tu tak buat dan kata tak mampu. Itu bukan tak mampu, itu tak nak nama dia. Kan, tak nak buat, ataupun bahasa lebih direct, malas. Jadi janganlah kita jadi malas, rugi, sebab Nabi dah sebut dalam hadis, inilah bulan yang orang lalai kan, ni hadis ni. Yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ramai manusia yang lalai, iaitu di pertengahan Rajab dan Ramadan, iaitu bulan Syakban. Dan bulan Syakban inilah dia angkat amalan. Sebab itu Nabi gemar berpuasa sunat. Ni ketika mana ni Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tanya dengan Nabi, kenapa Nabi memperbanyakkan puasa? Ini disebut dalam riwayat An-Nasa'i. So ibu-ibu sekalian, sama-samalah kita berazam Ayyamul Bid, hari putih, bersungguh-sungguhlah kita, dan juga hari-hari yang lain, puasa sunat yang berbaki sementara kita belum masuk lagi bulan Ramadan. Dah masuk Ramadan jadi wajib dah. Kali itu dah semua sama, semua selaras, semua dah kira seragam kena puasa. Yang ni tak ramai orang buat. Boleh kata mungkin tak sampai separuh pun yang buat. Wallahu a'lam, kita tak pastilah, tapi kemungkinannya begitu. Kan, jadi istimewalah siapa yang mampu untuk laksanakan puasa
dikala orang-orang tak berpuasa. Dan istimewa sungguh orang yang mampu beribadah dalam keadaan orang lalai. Seperti mana Nabi amalkan, kita perlu contohi. Kita ambillah pengajaran. Mudah-mudahan kita tak tergolong dalam kalangan orang-orang yang lalai. Sebab Nabi dah beri peringatan tu. So orang yang ambil, dia dapatlah kelebihan. Orang yang tak ambil, rugilah sangat. So mudah-mudahan kita ambil, insya-Allah. Bunda Nuraini. Terima kasih Ustaz, apa tu? Menyuntik semangat, alhamdulillah. Sama-sama lah, saya sebut ni bukan sekadar saya sampaikan. Saya insya-Allah sama-sama kita cuba berazam berpuasa kan. Tapi yang penting cuba, jangan tak cuba. Cuba dulu, kita minta Allah kuatkan, Allah berikan kemampuan. Kalau tak berjaya, it's okay. Yang penting ada usaha. So Allah tahu usaha kita tu kita dah buat. Itu yang penting. Dan kalau kata tak mampu juga, boleh ambil kaedah lain, iaitu kita berikan makan kepada berpuasa. Ibu-ibu boleh juga gunakan ruangan media sosial untuk share kepada kawan-kawan berkenaan esok puasa sunat. Bagi tahu, kita sampaikan info, sampaikan maklumat supaya at least kita tak buat tapi ada orang buat. Itu kan sifat yang baik kan. Kita tak mampu nak buat kebaikan tapi kita bantu orang untuk buat kebaikan. Kita sampaikan kepada orang biar ada orang yang buat. Itu pun satu bentuk yang berdakwah sebenarnya. Kan dakwah secara lisan, secara maklumat, menyampaikan maklumat. So mudah-mudahan kita mampu melaksanakan, insya-Allah. Okey, Kak Noh, insya-Allah mudah-mudahan sama-samalah kita. Okey, baik, kita teruskan kepada soalan ujian pula dah. Itulah asyik mengajar di sekolah aja, terus cerita pasal ujian lah, kebat lah, sebab lah. Okey, soalan uji minda. Soalan yang ke-27. Apakah cara tepat menghilangkan mengantuk ketika dalam majlis ilmu ataupun mendengar khutbah? Apakah cara tepat menghilangkan mengantuk ketika dalam majlis ilmu ataupun mendengar khutbah? Ni baru je kita bincang ni. Siapa yang dengar tu dengar, yang tahu, yang ingat tu dia akan dapat betul. Tapi yang salah tak apa, it's okay. Yang penting kita cuba jawab. Dia pun kena cuba juga ni. Tak cuba jawab tak tahu. Kan? Cuba dulu, salah tak apa. Paling-paling pun tersenyum je lah. Kan? Salah, tak apa. Tapi cubalah, insya-Allah. So boleh pilih jawapan. A, pindah dari saf pertama ke saf belakang ketika dengar khutbah. B, mengubah posisi tempat duduk. C, membasuh muka. D, keluar sebentar dan masuk semula. So manakah jawapan yang mana paling tepat? Ikutkan semua ni boleh buat. Tak ada benda maksiat kan. Tapi kita kata cara yang tepat. Menurut sunnah yang kita baru je bincang. Kan? So ibu-ibu sekalian, juga ayah-ayah sekalian yang mana ada, bolehlah jawab di ruangan chat. Okay, saya tengok ada ruangan chat. Siapa tu buka mic tu? Nak cuba jawab dalam mic Saya dengar je bunyi bunyi macam angin Saya tak tahu siapa yang buka tu. Okey, kita tengok dalam ruangan chat. Encik Mazli mendahului. Jarang-jarang lelaki mendahului ni. Memang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Alhamdulillah. Ada wakil lelaki Kadang-kadang saya segan juga sorang-sorang cerita lelaki dalam ni kan. Okey, Cik Mazli jawab B, Bunda Zainab, Bunda Yus, ramai jawab B ni. Bunda Hayati, Kak Nisum, Bunda Rusma, Bunda Jamaliyah, Kak Noh, Bunda Azizah, Bunda Mahani, Bunda Hasmah. Ramai sungguh ni, sepakat ni. Tak ada khilaf ni. Ni dah kata apa? Sepakat ulama kan, sepakat dalam memberikan jawapan. Yang tak bincang kan? Kan ada bincang diam-diam ni. Semua dapat jawapan yang sama je ni. Something is fishy Tak bincang betul Kak Noh betul jujur jangan plagiat ni berdosa Okey, Bunda Zainul, Bunda Siti Hani jawab B juga. Jujur. Okey, baik. Saya gurau-gurau je insya-Allah. Saya senyum je. Jangan ingat saya strict, tak adalah. Gurau-gurau je insya-Allah. Alhamdulillah jujur Al-Amin insya-Allah. Contohi sunnah Nabi sifat Nabi. Alhamdulillah. Okey, kepada baru masuk oh no. Sorry Bunda Mazli Sorry. Memang nama Bonda Mazli ke? Ke pinjam nama siapa-siapa? Oh ya ke? Okey, minta maaf. Saya pun tak kenal sangat. Kita ni kan ramai kan.
Saya minta maaf lah. Rupanya memang saya keseorangan lah lelaki dalam ni. Okey. Saya ingatkan Mazli ni lelaki. Sebab lepas tu Muhammad, sebelum tu Mazli kan. So, tengok gambar pun dekat sini macam, daripada jauh lah nampak macam tu lah. So, saya ingatkan lelaki. Saya minta maaf kepada makcik. Tak apa Ustaz, faham. Selalu memang orang ingat nak saya lelaki. Okay. Tapi kalau ikut nama, ingat lelaki tak apa. Jangan nampak nampak depan mata macam lelaki. Itu masalah. Okey, tak apa. Minta maaf. InsyaAllah daripada saya ingat, saya nak kena hafal nama ni. Mula Yusrinawati, lelaki hilang daripada radar. Itulah saya tu. Nasib baik saya seorang ada lelaki kan. Dah lah biasa single ni Aduh. Okey, tak apa. Kepada yang respon, terima kasih. Ada lagi yang respon pun boleh respon dalam ruangan chat yang belum respon lagi. Tapi memandangkan kita baru bincang soalan ni tentang sunnah ni. Baru semalam tak silap kan? Baru semalam kita bincang. Dan ramai masih ingat, alhamdulillah lah. So saya kira tak payah nak bincang panjang-panjang. Memang jawapan dia seperti mana telah sepakat. Telah bersepakat semua sebut, jawapan ni memang B lah, iaitu mengubah posisi tempat duduk. So kita mengubah keadaan tempat duduk kita, bermaksud kalau duduk bersila kan, contoh bersila, kita ubah duduk tahiyat akhir, tawarruk, ataupun duduk iftirash, tahiyat awal, duduk antara dua sujud. So kita ubah kedudukan. Itu yang paling tepat, yang penting untuk kita menghilangkan ngantuk tu dalam tempoh yang sebentar. Dalam hadis memang disebutkan untuk falyatahawwal min majlisih zalika ghairi atau kama qala, disebutkan dalam hadis untuk kita berpindah daripada tempat duduk. Itu saya tak nafikan, memang secara hadis, secara lafaz itu yang disebutkan. Tapi dia bergantung pada situasi. Kalau dalam khutbah kita nak berpindah tempat, sesuatu yang sangat tak sesuai kerana dah khutbah dah mula. So kebarangkalian dah memang ramai akan berkumpul, maknanya dah dalam saf. So kalau kita bangun, berpindah ke tempat lain, maknanya saf dah penuh. So satu mengganggu, bila kita bangun pun dah mengganggu orang. Melihat makmum nak lihat je, imam, khatib pun terganggu, dia akan lihat kita kenapa tiba-tiba bangun. Kalau lain, kalau ada sebarang apa-apa mudarat, terpaksa, itu lain cerita. Itu kita faham keadaan tu. Orang pun takkan marah kan. Tapi kalau sekadar nak bangun, nak buat sunnah ni, jadi itu tidak ada keperluan yang mendesak. Jadi ini memang mengganggu. Sebab itu, walaupun dalam hadis sebut berpindah, jadi itu boleh dimaksudkan juga, difahami dengan cara kita ubah kedudukan. So sekadar kita ubah kedudukan kaki, even badan, kita gerak sikit, itu dah hilangkan mengantuk. Berbanding kita pindah tempat lain, berbanding kita keluar, nak cari air ke, nak ambil angin sikit, masuk balik dalam. Semua itu menyebabkan kita akan terlepas khutbah ataupun ilmu, majlis ilmu tu, kita akan terlepas sedikit. So rugi kat situ. Kan? Jadi paling relevant adalah sekadar berpindah, maknanya ubah kedudukan posisi. Itu je yang paling senang untuk kita amal untuk hilangkan rasa mengantuk. Cuma dia memang sekejap. Mengantuk tu hilang sekejap, jadi tak lama. So jawapan dia adalah B lah, seperti mana telah sepakat. Ijma' dah disebutkan dalam jawapan ruangan chat. Betul lah, jawapan dia adalah B. Manakala A adalah satu yang agak rugi, kita dah duduk soal pertama pergi ke belakang, itu dah rugi dah kan. Yang C pula basuh muka pun sama, kita nak kena keluar mencari air. Kalau nak katalah dah ada air Ustaz, so kita nak basuh muka kat tempat duduk, kan menyebabkan fitnah. Contoh kita basuh, kena pula tumpah air sikit, kan satu kerja pula kepada siap. Bukan setakat kerja, kita menyusahkan orang. Betul fitnah lah, walaupun tak basah, tapi kita dah basuh muka depan orang, tempat duduk solat, nak dengar khutbah tu. Lepas tu kebetulan tempat tu juga jadi basah. Mungkin ada orang basah kan, tapi orang akan salah faham, kita yang buat. Kan? So itu pun menyebabkan fitnah, membuka ruang kepada orang untuk bersangka buruk kepada kita. So tak sesuai. Kan? Jadi basuh muka dia tempat yang sepatutnya. Pun tak sesuai juga kita nak keluar. Jadi keluar sebentar, masuk balik. Kita hilangkan rasa ngantuk. Ni kalau waktu majlis yang lain sesuai lagi. Tapi kalau majlis yang ilmu, khutbah, so benda ni adalah sesuatu yang agak merugikan. Jadi daripada semua, yang paling senang, paling tepat adalah B lah. Itu yang paling tepat. So tahniah kepada semua. Alhamdulillah, semua dapat hadiah, insya-Allah. Yang tanya hadiah apa, saya tak tahu nak jawab apa.
Tapi ada dapat sesuatu lah insya-Allah. Mudah-mudahan dapat pahala lah. Insya-Allah. Okey, so tahniah kepada semua. So nanti waktu kita mengantuk bolehlah amalkan. Kalau ruang apa dalam online macam mana? Online pun sama je lah, kita dengar-dengar kan rasa macam sejuk, nyaman. Mungkin tempat ibu sekalian pun mungkin walaupun tak hujan tapi mendung kan. Sejuk semacam aircon pun letak 16 degree kan. Kita pun rasa macam dilamun mimpi. So ubah kedudukan, pindah tempat lain. Dalam kat rumah tak ada masalah. Pindah tempat lain berkali-kali pun orang tak kisah. Kalau orang usik pun kita tak kisah kat rumah kan. Tapi kalau di tempat masjid, tempat orang awam, so itu menimbulkan fitnah. Nanti orang kata ni muka ngantuk lah ni, duk pindah-pindah tempat ni. Itulah makan banyak sangat, kenyang sangat kan dah mengantuk. Kan kita dah membuka ruang kepada orang fitnah kita kan. So ini kita nak kena elakkan. Kan isu sejuk sangat tu 16 darjah, 16 degree. Itulah pasal kata ngantuk tu. So kalau nak hilang ngantuk tu kena tambahkan sikit. 16 tu buatlah sampai 30 maksimum kan. Kan? Itulah. Yang penting jangan kita layan mengantuk tu. Kena lawan sesuatu benda yang buruk ataupun sesuatu yang membawa kepada mudarat, kita kena lawan bukan layan. Kalau layan memang kita terikutlah dengan benda tu. Kalau lawan tu insya-Allah kita ada kekuatan. Okey, baik, jadi kita sambung perbincangan kepada saya sebut satu sunnah doa 40 hadis tentang doa. Jadi perbincangan yang lalu-lalu tu kita dah bincangkan habis 15 waktu doa yang mustajab kita dah habiskan bincang. So pagi ni kita sambung masuk kepada doa yang sunnah. Doa yang sunnah ni sebelum kita huraikan, kita nak sebut dulu doa yang sunnah bermaksud sesuatu doa yang Nabi SAW amalkan secara khusus yang menjadi keutamaan untuk kita pun amal. Secara umum, dalam bab doa, ibu-ibu sekalian nak amalkan doa apa pun tak ada masalah. Bebas, nak minta apa bebas sungguh. Kan, bagi orang yang awam sungguh yang tak belajar pasal doa-doa sunnah ni, nak doa apa pun dia minta lah. Minta selagi mana nak minta, dia minta. Tak ada masalah. Tapi daripada sudut ilmu bila ada sesuatu doa yang Nabi dah khususkan dengan lafaz yang khusus, dengan keadaan yang khusus, so itu lebih utama kita amalkan. So benda ni kita tak akan tahu selagi tak belajar. Kan tak boleh kita mereka doa dan kita kata inilah doa Nabi amal. Itu dah berdusta dah atas nama Nabi. Kalau kata kena dengan doa Nabi amal pun, contoh kalau kena agak mustahil lah. Tapi kalau kena pun, dia telah memberikan amalan tanpa dia belajar. So ini sesuatu benda yang membawa kepada kerosakan lah, sebab dia akan huraikan sendiri. So ini tidak seperti dalam disiplin ilmu agama. Ilmu agama mesti diperolehi dengan cara kita belajar. Kan, al-ilmu bitta'allum, kan kita belajar, adanya guru, kita menambah rujukan sendiri, tapi pokok pangkal belajar mesti berguru. So sama dalam bab sunnah Nabi pun sama, doa yang ni pun sama. Doa-doa kita nak belajar, kita nak utamakan doa-doa yang Nabi amalkan secara khusus. Umumnya bebaslah doa, tapi khusus doa yang Nabi amal. Itu lebih berkat, itu lebih baik. Bahkan itulah yang dianjurkan. Sebab itu dalam hadis disebutkan banyak jenis doa. Ibu sekalian pun mungkin belajar kan dalam kelas ustaz ni kan, yang mengajar tentang Al-Azkar Imam An-Nawawi kan. Ustaz tak silap siapa nama? Dr. Azhar kan, Ustaz Azhar. Silap lah. Jadi pun kita dah belajar dalam tu banyak zikir-zikir dan doa-doa yang boleh diamalkan. So ni sebagai satu macam suplemen tambahan lah. Pengajian ni suplemen tambahan untuk kita dapatkan juga doa-doa tambahan. Kalau yang dah tahu, kita jadikan sebagai ulang kaji insya-Allah. Ustaz Azhar, terima kasih Kak Nisum Okey, jadi kita bincangkan masuk kepada doa yang sunnah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Yang pertama doa sebelum makan dan yang kedua doa selepas makan. Okey. Ni nak kena bincang supaya kita faham apa cara nak beramal. Okey. Hadis ni ada dua hadis Hadis ni yang pertama doa sebelum makan. Hadis daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahawa apabila makanan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, bismillah.
Dan apabila selesai, baginda membaca doa, Alhamdulillahillazi manna alaina, walhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa arwana wa kullal ihsani atana. Kama qala, hadis yang disebutkan dalam oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal. Dan hadis ini dihukumkan sebagai mungkar. Mungkar. Siapa yang hukumkan mungkar ni? Imam Abu Hatim, iaitu Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, dan disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari yang menghukumkan hadis ni mungkar kerana ada seorang perawi yang terlalu dhaif. Dhaif daripada sudut ingatan. Nama dia Abu Zu'aizi'ah. Jadi dikhawatiri doa ni adakah betul daripada sudut hadis ni adakah sabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. So Imam Al-Bukhari sendiri sebutkan hadis ni adalah dhaif sebab dia jadikan perawi itu mungkar. So daripada sudut amal boleh, tapi nak kata inilah doa yang Nabi amal, itu tak boleh lah sebab dia jadi hadis yang dhaif. So doa ni kita dah biasa sangat amal. Doa sebelum, selepas tak jadi famous. Sebab ada doa lain kita dah biasa amal tu kan. Doa sebelum ni kita memang amalkan macam ni. Okay. Kalau soalan ibu tanya, boleh tak amalkan lagi? Boleh. Tak ada masalah. Boleh, bebas. Tapi jangan sebut doa yang Nabi amal. Itu tak boleh. Kerana hadisnya dhaif. Kalau kita jadikan hadis dhaif dan sebutkan sebagai sunnah, memang kacau lah. Maknanya akan bercampur aduk amalan yang daripada hadis dhaif dan hadis sahih hasan dan disebut sebagai sunnah. So masing-masing akan claim semua tu sunnah. Sedangkan hadis dhaif tu banyak amalannya pelbagai berbanding hadis yang sahih dan juga hasan. So dah tak autentik dah sunnah Nabi. So kita ingat, nak amal boleh, tak ada masalah. Cuma kita ambil sikit ilmu kat sini. Adalah doa ni ada sebutkan sebagai dhaif. So sekadar amal. Fadilat dalam beramal boleh. Jangan sebut kat anak-anak, kat cucu kan. Okay, bacalah doa ni lah Nabi amal. Tak boleh lah. Sebut doa sebelum makan boleh. Doa, amalkan doa boleh. Jangan sebut doa yang Nabi amal. Itu tak boleh. Okay. Kalau ibu-ibu tanyalah, ada tak doa yang lebih jelas, yang sahih, yang jelas, yang kita boleh amal sunnah Nabi kan? Ni hadis dia. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah, fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih." Kama qala, apabila seorang daripada kamu hendak makan, hendaklah dia membaca bismillah. Jika dia terlupa untuk bacanya di awal, yang ini sebelum makan, maka bacalah bismillah fi awwalihi wa akhirih. Kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi 1858. Baik, ini hadis yang jelas daripada hadis yang sahih. So ibu-ibu sekalian, inilah bacaan yang paling mudah. Kan? Bismillah aja. Sebelum makan baca bismillah, terus makan pun boleh. So jangan kalau kita nampak ada orang dia makan, dia baca bismillah, dia terus makan, jangan salahkan dia. Bermaksud dia memang amalkan yang sahih dan dia tak baca doa yang lain. Boleh. Jangan salahkan dia. Saya sebut ni maksud dia kita kena berlapang dada dalam bab doa, ada keluasan. Kan? Sebab kadang-kadang berlaku orang baca bismillah terus makan dan kita salahkan dia, kenapa tak baca doa yang biasa kita baca? Sebenarnya doa ni bebas. Kan? Baca bismillah dalam semua benda pun boleh. Masuk tandas, baca bismillah boleh je. Kan? Walaupun yang sunnah adalah doa yang khusus. Tak baca doa khusus pun baca auzubillahi minasyaitonirrajim, itu lebih tepat. Sebab itu tempat yang ada kaitan dengan syaitan. Kan? So kita baca isti'azah itu lebih tepat sebelum baca bismillah. Tapi ala kulli hal boleh je amal, tak jadi salah kan. Sama juga kalau kita nampak orang baca bismillah je sebelum makan, so jangan salahkan dia. Dia boleh diamalkan macam tu. Even kita nak amalkan pun boleh. Kan? Bagi orang nak baca lagi tambah hari panjang, boleh. Tak ada masalah. Okey, satu lagi bila terlupa nak baca doa, ke terlupa makan, dia takkan terlupa makan punya. Kita lupa baca doa je kan. Lupa makan tu agak sesuatu yang mustahil lah. Kan? So lupa baca doa sebelum makan, walaupun dah habis makanan, ibu-ibu baca je doa yang bawah tu. Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Walaupun makanan tu dah habis, sungguh licin dah. Dah jilat jari dah. Ikut sunnah lah ni, tapi doa pula alamak tak baca. Tak apa. Dah habis jilat jari pun, bacalah doa tu. Doa yang ni, bismillah fi awwalihi wa akhirih, sebelum baca doa lepas makan. Walaupun dah habis makan. Kerana dibacakan doa ni ketika lupa, dan lupa tu boleh berlaku pada akhir sekali. Tak jadi isu.
Tapi sebelum baca doa lepas makan, baca doa ni dulu. Tapi kalau doa sebelum makan pun tak baca, doa lepas makan pun tak baca, memang lupa seumur. Tapi makan tak lupa, memang rugilah kat dia. Kan, di sebab apa makanan tu ada dikongsi dengan syaitan. Disebut dalam hadis riwayat Muslim 103, hadis yang sahih, makanan dan rumah yang kita makan, yang kita masuk, makanan yang kita makan dan rumah yang kita masuk tanpa disebutkan nama Allah, maka syaitan akan berdamping, berkongsi dengan kita sekali. Ibu-ibu sekalian. So ni satu benda yang sangat merisaukan. Kita tak nampak, kita tak risau, kita tak kisah. Kalau kita nampak, huru hara kita. Even sekarang pun dalam majlis ilmu, kita boleh jadi lari-lari ke sana sini dah. Kan? Sebab apa bila tanya, ni ustaz saya nampak syaitan kat sini. Saya nampak ni apa iblis kat tepi saya ni. Lari litang bukangnya. Kan, sebab apa majlis ilmu kan dia usaha kita nak ganggu kita, nak goda kita kan. Jadi kita lalai, kita mengantuk, kita tak fokus, kita bermain-main, kan. So itu antara peranan dia. Sebab itu kita nak buat ibadah ni rasa susah sungguh. Banyak gangguan kan, dengan nafsunya tak berapa nak kuat dengan zikir kan. Tambah dengan syaitan godaannya, memang mencabarlah. Tapi kau cuba kalau buat benda-benda yang hiburan, yang boleh sangat pergi kepada lalai. Senang jadi lalai kan. Kita kata nak healing. Healing, dengar lagu kejap. Sekejap je dengar lagu, dah tertidur. Tidur-tidur, bangun-bangun, dah dekat-dekat nak asar, rupanya zuhur tak solat lagi. Sekejap je mudah kita tertipu, kan, tergoda, terlalai. Mudah je kan. Sebab apa? Sebab di situlah tempat yang syaitan melakukan tipu daya, yang kita memberikan ruang kepada dia. So, kita boleh berhibur, tapi kena berpada-pada, jangan termakan diri. Kan, jangan mudah kita termakan hasutan syaitan. So disebut dalam hadis, makanan yang tak disebut nama Allah akan diganggu ataupun dimakan, berkongsi dengan syaitan. So itu menyebabkan terganggu pada keberkatan. Kita dah sebut bab berkat, dalam setiap yang Allah beri, perlukan berkat. Ibu-ibu sekalian, kalau tak ada berkat, di situlah menjadi punca syaitan mudah ganggu kita. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kan, kita kena faham konsep tu. Maknanya makan untuk hidup. Sekadar kita makan ni mendapat kekuatan beribadah, dan sekali-sekali kita rasa kelazatan dalam pelbagai jenis makanan. Tak jadi salah, boleh. Kan? Bahkan itu pun antara perkara yang diharuskan dalam syarak. Kan? Tapi jangan melampau, dan jangan terlalu daripada sudut kita beribadah sampai memaksa diri kan, berpuasa sepanjang tahun, itu kan makruh kan. So kita bersederhana lah. Jadi dalam bab makan, kita perlu ingat untuk makan untuk hidup dan kita nak dapatkan kekuatan beribadah. So bila makan melampau, so itu menyebabkan kita rasa malas. Bila makan tak amalkan sunnah, antaranya baca doa, so akan berkongsi dengan syaitan. So syaitan lebih mudah mengganggu kita. So daripada situ kita akan rasa malas nak beribadah, rasa tak semangat. Walaupun dah solat, dah beribadah pun tak khusyuk, tak dapat nak ikhlas, tak mampu nak bersungguh-sungguh, buat sambil lewa. Banyaklah kesan-kesan sampingan. Berpunca daripada makanan je pun. Nampak remeh kan? Betullah sebut nama Allah. Okey, satu lagi perbincangan dia. Menjadi satu perbahasan, nak baca bismillah ni, bismillah je ke bismillahirrahmanirrahim? Kita ibu sekalian, kita rasa alah dua-dua bolehlah ustaz, bukannya sebut bismi setan pun. Betul, tak ada salah, dua-dua boleh. Tapi sekadar saya sebutkan untuk kita faham kenapa ulama berbeza pandangan. Imam An-Nawawi rahimahullah sebut baca penuh bismillahirrahmanirrahim, itu yang afdal. Sebab apa? Baca penuh kerana hujah beliau dalam hadis disebutkan ringkas. Bismillah je, dan falyaqul bismillah. Kerana Nabi dah tahu, yang kita ni dah tahu. Bacaan basmalah tu baca penuh. Jadi Nabi sebut je lah bismillah. So kita bacalah penuh. Okay, ini hujah beliau. Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari dan Imam Ibn Al-Hajj dalam kitab Al-Madkhal sebutkan baca bismillah saja. Lafaz bismillah. Sebab apa? Antara sebab dia hadis sebut bismillah. Seandainya kalau bacaan penuh bismillahirrahmanirrahim, itu yang afdal, maka Nabi akan sebut bacaan penuh. Kan? Nabi tak sebut falyaqul bi basmalah. Kan, ataupun fakul kan, fakul bi basmalah contoh kan, maknanya ucaplah dengan basmalah, dengan nama Allah. Okey,
Kalau di situ dia menjadi satu perbincangan dan kebarangkalian kita baca penuh. Sebab itu lebih sempurna. Tapi Nabi sebut dalam hadis, bismillah. Falyaqul bismillah. So jadi satu perbincangan. So ibu-ibu nak amal mana-mana pun boleh. Nak amal dua-dua pun boleh. Maknanya nak baca penuh, nak baca ringkas, tak jadi isu. Yang penting bismillah. Bukan bismillah. Bukan bismillah. Bukan basmalah. Dan bukan bismi setan. Itu lagi sesat, lagi menyesatkan. So bacalah, baca penuh, baca betul. Terpulang nak baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi isu. Cuma nak sebut mereka ulama berbeza pandangan ni ada hikmah. Bukan nak memberikan kesusahan. Dia sekadar nak berikan kita ilmu, kita dapat bezakan. Kenapa jadi satu perbincangan. So ringkasan dia apa? Nak baca yang mana, nak baca macam mana? Okey, nak makan, pastikan pertama sekali makanan tu ada lah. Jangan baca doa je makanan tak ada pula. Kan nak makan angin kan. So baca dulu bismillah. Yang kedua baca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga bacalah apa-apa doa yang dikehendaki. So paling kurang baca yang pertama ataupun kedua pun dah okey. Nak makan bismillah makan. Nak makan baca bismillahirrahmanirrahim makan. Nak makan baca bismillah dulu, lepas tu baca doa yang lain. Baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa yang lain. Silalah. Yang penting bismillah dulu. Itu yang paling penting. Lepas tu satu lagi kalau terlupa, bacalah yang doa yang bawah sekali. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ada riwayat sebut bismillahi awwaluhu wa akhiruhu pun boleh diamalkan. Jadi beza pada baris sebab tak ada huruf jar, tak ada fi. Boleh, dua-dua boleh diamalkan cuma dalam riwayat yang berbeza. Okey. So ini adalah doa sebelum makan. So ingat ibu sekalian, pastikan baca bismillah dulu. Ada orang yang makan, dibaca terus Allahumma barik lana fima razaqtana. Dia tak sebut bismillah. So di situ dia telah meninggalkan satu sunnah. Dia bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah yang jelas. Lepas tu nak tambah doa apa, sila. Lepas tu makan. Kan? Terpulang. So saya sebut supaya kita dapat betul-betul amal. Jangan sampai tak baca bismillah langsung. Jangan main nampak makanan depan mata je, main terus balun. Tak fikir dah doa, tak fikir Allah, tak fikir orang dah, lantak lah. Yang penting aku nak makan. Biasa berlaku waktu Ramadan lah kan mungkin. Kan orang terlalu lapar sangat, duk tengok kurma je kan, begitu terliur. Sampai dah dengar je azan, terus buka puasa. Kena pula, muazzin bukan dia azan, dia test suara je. Dia sebut Allah, test, Allah. Kita pula duk pegang kurma tu dah ready lah. Dengar je Allah, terus masuk dalam mulut. Muazzin sebut test, kita pun Allahu Akbar. Pasal apa? Terlalu terdesak sangat nak makan. Contohlah, bukan cerita sebenar. Jangan jadikan kisah benar pula. Takut kita menyesal kemudian. Okey. Kita masuk pada yang kedua, doa sesudah makan. Okay, ni ada hadis juga kita nak bincang. Saya cuma ringkas je, ibu-ibu biar nampak terus point lah. Okay, ni hadis yang pertama dalam riwayat At-Tirmizi 3457 dan disebutkan hadis ni berbeza pandangan lah. Ada yang sebut dhaif, ada yang sebut hasan. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tarikh Mishkatul Masabih menyebutkan hadis ini adalah hasan. So diangkat sebagai sunnah dan dibacakan sampai hari ni kita baca doa. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Okey, amalkan doa ni pun boleh. Cuma kita nak kena faham jumhur ulama sebut hadis ni adalah hadis yang dhaif. Sebab dia berlaku ittirab daripada sudut sanad. Berlaku ittirab ni maknanya percanggahan. Berbeza perawi. Ada ulama jumpa perawi yang lain, jalur sanad tu yang berbeza, ada satu lagi sanad pula perawi yang berbeza tapi menyebutkan matan yang sama. So di situ berlaku satu percanggahan. Mana satu sanad yang betul sebab dia sambung sampai kepada Nabi. Tapi dalam sanad tu ada berbeza perawi yang berbeza. Mulanya sama, akhirnya sama. Tapi tengah-tengah tu berbeza. So ulama berbeza pandangan. Nak sebutkan ni hadis yang diangkat sebagai sunnah ataupun tidak. So jadi berlaku begitu. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan dia jumpa sanad yang betul dan dia yakin dan dia berijtihad hadis ni adalah hadis yang hasan. So dia angkat sebagai sunnah. Tapi kalau ibu bertanya, ada tak hadis yang lebih jelas? Okay, lebih yang kata apa, lebih mudah kita nak amal.
Okay, ni nak amal boleh. Tapi ada satu lagi doa yang kalau boleh ibu-ibu sekalian cuba amalkan. Jadi doa tak panjang pun. Doa ni pun ringkas dan yang apa yang menarik dia daripada hadis yang sahih. Yang jarang sekali orang amal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 5459. Saya nak ringkaskan je, ibu-ibu boleh tengok dalam slide. Ada 2 jenis doa yang boleh dibaca. Boleh pilih. Majoriti tempat yang saya berkuliah suka doa yang atas. Dia kata lagi senang. Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami makanan dan menghilangkan dahaga. Ghaira makfiyin wala makfur. Yang tidak akan berhenti dan kami tidak akan kufur kepadanya. Ramai yang suka doa yang atas. Lagi senang katanya. Bawah pun boleh amal juga. Kita boleh pilih. Alhamdulillahirabbina Alhamdulillahirabbina ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan rabbana. Ni pun kita boleh amal. Apa makna dia? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak akan menghentikan, yang tidak akan memutuskan, yang tidak akan yang akan membebaskan untuk kami, yakni apa yang kami perlukan, wahai Tuhan kami. So ini maksud doa ni. Pun boleh diamalkan. Pilihlah mana satu pun tak ada masalah. Yang penting ibu-ibu sekalian, ni antara doa yang jelas dalam hadis yang sahih. So persoalan timbul, kenapakah tak baca doa ni daripada awal kan? Kenapa dah jadi satu amalan doa tadi? Sebab kita belajar doa-doa ni daripada sudut fardu ain. Dalam fardu ain, bab doa kan dia ada keluasan. So kita tidaklah mementingkan daripada sudut hadis yang sahih ke hasan. Lagi-lagi dulu kita tak dengar pun bab hadis yang sahih dengan hasan ni dan dhaif ni. Kan baru-baru je kita dengar mungkin dalam lebih kurang 10 tahun yang lepas kan, lebih kurang dalam 2010 ke atas lah, bila teknologi dah semakin berkembang, orang dah mula minat dengan pada hadis, baru kita belajar lah berkenaan dengan hadis ni. Semakin ramai yang belajar sambung bidah hadis, so kita tahu berkenaan dengan hadis. Dulu-dulu ni kita belajar fardu ain. Dalam fardu ain, bab doa ni memang tak ditekankan. Dan kita mementingkan pada mazhab Asy-Syafi'i, berpandukan kepada Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Dan doa tadi tu, yang tadi kita sebut tadi doa, yang kita dah biasa amal, itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab dia. So, obviously kita nampak, kita ambil doa straight daripada kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kita amalkan. Sampailah hari ni ibu kita masih lagi amal. So nak kata boleh tak amal? Boleh, tak ada masalah. Tapi sebab kita dah maju sikit, dah ada maklumat, so kita kena tahu hadis tu adanya khilaf daripada sudut sama ada dhaif ataupun hasan. Amal tu memang boleh, tak ada orang pun halang sebab tak ada bercanggah dengan syarak. Tapi daripada sudut ilmu tu, itu lebih rendah kedudukan hadis tu berbanding hadis yang ni. Sebab ni jelas dalam riwayat Al-Bukhari hadis yang sahih. So ini lebih utama. So kalau boleh ibu sekalian, bagi kita yang dah belajar ni, cuba amalkan. Saya buka lah dia punya ringkasan. Kejap. Ni doa yang satu lagi kita boleh amal juga. Cuma saya tak tekankan sangat lah. Ibu-ibu amal doa tadi pun dah kira okey. Ataupun pilih doa ni pun boleh lah. Ni pun hadis yang kita boleh amalkan juga. Allahumma barik lana fi wa at'imna khairam min. Ni pun satu lagi hadis yang still kita boleh amal. Tapi tetap hadis tu lah yang lebih paling kuat. Sebab itu sahih daripada ni hasan. Okey, kita lihat terus kepada ringkasan ibu-ibu sekalian boleh amalkan. Kejap. Ni hikmah, kita akan tengok lepas ni. Kita buka dulu ringkasan ni, ibu tengok dulu supaya kita dapat ambil note siap-siap lah nak amalkan macam mana. Okey, so lepas makan, pastikan dah makan dululah. Lepas makan, bacakan doa yang pertama tu. Boleh gabung ataupun pilih salah satu. Ramai yang suka doa yang pertama tu, line pertama. Baca apa? Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiin wala makfur. Nak baca macam mana? Lepas dah makan, selesai makan, sendawa lepas tu terus baca. Pun boleh. Dia tak semestinya kena menadah tangan, tak semestinya. Lebih santai macam tu. Dah makan terus kita baca alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiin wala makfur. Dah selesai. Tak perlu nak terlalu complicated. Kan? Even kalau orang nak amalkan betul-betul ikut pada adab yang totally pun lagi bagus, silakan. Tak perlu kita nak rasa pelik. Kita yang tengok orang macam ni, kita yang kena rasa muhasabah.
kan, apa si fulan dia sanggup berdoa, tak rasa pun segan ke apa, kan. Kita kena contohi dia. Bab ibadah maupun nak malu. Tapi kita yang rasa malu, kita yang rasa takut belagak ke apa, padahal tak perlu pun. Tak niat macam tu, bahkan itu satu bentuk dakwah. Kita nak ajak orang untuk sama-sama buat kebaikan. Sebab kebaikan ni ibu sekalian, kan, orang nak mulakan tu memang payah. Tapi once kita dah mula, kita yang mulakan, percayalah akan ada orang ikut. Akan ada yang orang rasa nak buat. Sebab asal ibadah memang kena paksa. Tak ada ibadah yang memang kita nak buat. Kan? Mungkin ada yang orang suka apa, bab kahwin. Kahwin, masa kahwin tu je lah yang dia suka. Lepas-lepas tu pun nak kena bermujahadah juga. So apa pun ibadah yang kita buat dengan nama Allah, memang akan ada cabaran. Sebab nama pun ibadah. Kan, yang menguji sifat kehambaan. Mesti akan ada cabaran. So dalam bab berdakwah, kita nak buat macam mana yang lebih berkesan berbanding kita bercakap, kita buat. Bila kita buat, orang akan nampak dan at least akan ada orang yang mungkin tak buat, tapi dia akan terfikir, nak buat jugalah. Dia tengok apa yang kita buat. So itu satu bentuk dakwah bilhal dengan cara kita menunjukkan. So amalkan. Cuba kita biasakan. Dah makan kat kenduri kahwin, contoh kan, sebelum makan kenduri kahwin kita baca doa dulu. Tak payah nak tunggu-tunggu orang ke, tak payah. Terus tanda tangan baca je doa. Kita pulang lah, ni saya bagi contoh lah kan. Tanda tangan baca doa. Contoh kan, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa. Nanti percayalah, mesti ada orang yang akan ikut sekali tanda tangan. Kalau kita pergi dengan family tu lain lah. Family bukan ikut jugalah. Tapi kalau kita pergi dengan kawan kan, so kita tanda tangan, baca doa sebelum makan, so insyaAllah akan ada orang ikut. Sama juga, kita cuba budayakan, lepas makan baca doa. Sebab biasa sebelum makan, orang biasa juga baca doa. Tapi lepas makan, jarang sikit lah orang baca doa. Kan? Kita boleh je tengok kepada kawan-kawan semua dah selesai, terus tanda tangan, tak payah suruh engkau lah, tak payah. Sampai esok pun tak sudah-sudah nanti. Tadah je tangan, terus baca doa. Nanti akan ada orang ikut dan akan ada orang yang akan cuba amalkan. InsyaAllah, percayalah. Yang penting kita buat, tunjukkan contoh yang baik. So itu akan menjadi satu contoh kuduah kepada orang. Kan, contoh yang baik, seorang akan buat. Kan? So amalkanlah, pilihlah antara doa pertama ke doa kedua ke doa ketiga. Boleh pilih dan gabung pun tak apa. Tapi kalau nak amalkan depan ramai, biarlah betul-betul simple. Biar betul-betul ringkas supaya orang tertarik nak buat. Kan? Biar orang rasa seronok, biar orang rasa ada satu tarikan lah kan, dari tarikan. Ni kalau kita tadah tangan, baca doa punya panjang, nanti orang rasa tak semua orang yang terima. Kan kebarangkali orang akan rasa macam, ish panjang pula lah si fulan ni baca doa. Dia rasa macam tak ada semangat pula. So kita kena pandai menarik perhatian. So ajar ataupun dengan cara yang mudah dulu. So bila mudah, orang akan rasa ada semangat. Kan, orang rasa tertarik nak buat. So bila dia dah tertarik, dia dah buat, dia dah ada istiqamah, dia dah menjinakkan diri dia dengan ibadah, lepas tu dia akan tambah. So pelan-pelan. Dia macam sunnah kita bincang dulu kan, solat malam 2 rakaat tu. Kan Nabi sebut dalam hadis kan, nak mulakan solat tu dengan ringkas dulu. Sebab apa? Nak menjinakkan dulu diri kita yang asalnya malas, asalnya susah, asalnya kena paksa, buat dulu perlahan, buat dulu ringkas. Lepas tu kita dah rasa ada satu semangat, kesungguhan, mampu nak buat yang lebih lama, lebih panjang, lebih banyak, baru kita tambah lagi. Itu asal daripada sunnah, Nabi dah sebut dah. Nabi dah ajar kepada kita. So kita yang kena fahamkan apa hikmah dan kita yang kena amal. Samalah dalam bab doa ni, bacalah ringkas-ringkas, nanti insya-Allah akan ada orang ikut, ada orang akan amalkan. So pilih terpulang. Kalau baca sendiri, nak baca gabung-gabung semua pun boleh. Kalau baca depan ramai, baca satu pun okey. Yang kedua, lepas dah baca doa yang sunnah yang daripada hadis yang jelas, baru kita amalkan doa yang bawah. Terpulang nak baca doa dalam bahasa Melayu ke, nak baca doa dalam bahasa Inggeris ke, nak apa benda bacalah. Doa waktu tu nak doa pasal apa-apa, pasal Ramadan ke apa, doa lah. Tapi utamakan dulu yang sunnah. Lepas tu nak baca doa sendiri, terpulang. Tak ada masalah. Yang penting kita utamakan dulu yang utama. Itulah kita punya tagline. Utamakan yang utama. Okey. Okey. Betul, kita bacalah doa sendiri. Okey, baik. Kita lihat satu lagi berkenaan dengan hikmah doa ni. Ini sekadar kita ambil pengajaran lah, apa hikmah kita amalkan doa. Disebut dalam kitab Madarijus Salikin, iaitu mensyukuri nikmat Allah ni ada dalam 3 bentuk. Pertama, syukur pada jiwa. Yang kedua, syukur pada lidah. Yang ketiga, syukur pada anggota badan.
Tiga-tiga ni dia ada kaitan, dia bermula dengan jiwa dulu. Iaitulah dimaksudkan dengan takwa lah. Patuh kepada Allah, tinggalkan larangan Allah. So ini yang pertama. Yang kedua barulah pergi kepada lidah, iaitu bertasbih memuji Allah lah, sebuah alhamdulillah. Kan syukur tadi dalam bab makan, kita menyedari yang memberikan makan tu adalah Allah. So di situ akan ada satu kesedaran bahawa makan tu untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau kita akan memilih makanan betul-betul berkhasiat, kita akan menjaga betul-betul sumber makanan tu, kan daripada sumber mana yang jelas, bukan yang ada syubhah. Kemudian kita memastikan sumber rezeki yang kita belanjakan untuk membeli makanan pun daripada sumber yang halal. Sebab nak menjaga setiap sekecil-kecil perkara. Tak ada kesan yang buruk. Kemudian yang kedua, barulah kita pergi kepada lidah, iaitu tasbih, sebutkan alhamdulillah. Paling-paling kurang pun alhamdulillah. Kalau boleh baca yang penuh tadi, itu lebih baik. Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghair makfin wala makfur. Dan doa yang lain lah yang kita amalkan. Yang ketiga, barulah syukur itu pada anggota badan, mana ada kekuatan untuk kita beribadah. Ibu-ibu sekalian, makanan kita akan membentuk akhlak kita. Ini tak dapat kita nafikan. Daripada makanan akan membentuk sifat. So kalau makanan yang baik akan membentuklah sifat yang mahmudah. Makanan yang kurang baik, kurang khasiat akan membentuk sifat yang mazmumah. Ini antara sebab kenapa perlu memilih makanan yang halal, yang halalan tayyiban lah. Yang betul-betul halal, lagi bersih, lagi kita yakin. Supaya dia dapat membentuk diri kita yang semakin baik. Kalau makanan daripada sumber yang haram, itu sangat kita kena elakkan. Kan makanan yang daripada sumber yang syubhah pun kita risau, menyebabkan diri kita pun dalam keadaan yang syubhah, kita pun tak pasti, sama-sama kan. Baik tinggalkanlah. Dan kalau makanan yang halal, so adalah kekuatan untuk kita buat amal ibadah. So bila amalkan sunnah, di situ kita dapat elakkan gangguan syaitan. So ni semua ada kaitan. Berkait sama satu sama lain. Berkaitan. Okey, so kita dah bincang dua doa. Okey, kita dah masuk pada doa yang ketiga. Sempat ke tidak ni? Saya cuba sempatkanlah insya-Allah. Okey, doa ketiga iaitu doa takziah, doa tentang kematian. Okey. Asal pada sunnah, kita biasa, asal pada adat. Kita biasa dengar kematian, kita ada ucap dululah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada ucapan tambahan, kita bincang tu kemudian, ada tentang doa pasal musibah, ada kita akan bincang kemudian. Berkenaan dengan doa ni, iaitu takziah ni adalah kita ucapkan kepada waris ahli keluarga tu. Contoh kita dengarlah berita tentang ayah kawan kita telah meninggal dunia. So yang menyampaikan tu kawan kita dalam WhatsApp contoh. Dengar je kematian, sebut dulu inna lillah. Jangan pergi salah sebut pula alhamdulillah. Kena pula kawan baik tu dah baca mesej tu. Dan dia dah baca, dia dah sebut dah, ayahku dah meninggal dunia lah. Kita pula tergesa-gesa nak buat sunnah punya pasal, tertypo alhamdulillah. Kawan tu baca, elok-elok ada profil foto, hilang profil foto tu. Rupanya dia dah block kita. Sangka buruk. Contohlah tak berlaku lah insya-Allah. So jangan salah sebut pula alhamdulillah, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut penuh, jangan sebut ringkas. Kan ada macam-macam versi ada orang sebut. Innallah pun ada. Tiba-tiba nak berkhutbah pula dah innallah wa malaikatahu. Inna lillah, sebut penuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Ada yang sebut inna lillah je, inna lillah. Ini semua adab yang kita kena ubah. Sebab tak wajarlah kita kata saya dah biasa ustaz, saya nak biasakan macam ni. Benda yang jelas yang kita patut ubah. Kan? Benda yang tak ada maksud pun, tak lengkap maksud. Inna lillah, sesungguhnya kami kepada Allah. Okey, nak kata maksud tu hampir sampai lah. Kan hampir sampai, tak adalah teruk sampai mengubah maksud kan. Tidaklah sampai membawa mudarat. Cuma alangkah indah kita gunakan lafaz yang penuh. Kan? Sebutan yang penuh seperti mana dalam ayat Quran, seperti mana dalam hadis pun disebutkan benda yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So gunakan lafaz tu. Itu tentang kita mendengar tentang kematian. Okey, lepas tu kita akan ucapkan kan takziah. Ramai yang suka menggunakan ucapan salam takziah. Boleh.
secara adat tu boleh. Salam takziah boleh. Tapi kita kena faham takziah ni sebenarnya ada ucapan yang khusus. Ucapan dia yang bawah sekali. Saya akan sebutlah hadis ni ya. Hadis ni daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa anak perempuan Nabi SAW menghantar utusan kepada baginda bahawa anak lelaki yang telah meninggal dunia, maka datanglah kepada kami. Utusan tu lah, ataupun berita tu. Maka baginda pun berpesan dengan mengirimkan salam dan membacakan inna lillahi ma akhas wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Yang bermaksud, saya tak tahu maksud sesungguhnya kepada Allah lah setiap apa yang diambil dan kepadanya lah apa yang diberikan. Setiap sesuatu di sisinya ada ajal yang telah ditetapkan, maka bersabarlah dan bermuhasabahlah. Okey, ini lafaz doa. Ibu-ibu nanti boleh snapshot dulu. Ambil doa ni siap-siap. Maksud dia pun boleh, kalau nak lebih cepat lah, boleh google dululah. Dia punya lafaz maksud, ataupun saya beri dalam ni lah, dalam ruangan chat nanti. Sekejap, saya copy tak lengkap baris yelah, betul-betul. Saya ni untuk rujukan saya je ni. Macam mana mungkin ibu-ibu sekalian nanti boleh saya cakap, mungkin ambil dia punya nombor hadis, nanti kemudian boleh lihat dalam Google lah. InsyaAllah nanti akan ada dia punya ni yang lengkap. Sekejap, saya cuba jugalah copy apa yang ada dulu. Nanti saya bawa dalam ni lah, dalam ruangan chat. Sekejap bermasa pun nak habis dah ni Tak apa, saya bagi doa dulu, nanti kita akan ulang balik lah kot. Akan datang kita akan ulang balik. So kita akan sambung bincang lah. Kita buka pula ruangan untuk tanya soalan Okay, ni doa dalam bahasa Arab. Lengkap ke baris dia? Okay kot Okay. Terima kasih kepada yang respon typo doa. Saya sebut doa tazkiyah, betul-betul lah. Itu pun saya dah kena ubah. Saya lupa lah nak ubah ni. Maklumlah semakin tua takziah bukan tazkiyah. Terima kasihlah kepada bonda siapa tu yang memberikan respon. Bonda Hayati Saya tak berniat sengaja. Sesungguhnya ini memang sesuatu yang tak sengaja. Bukan doa tazkiyah. Tazkiyah tu membersihkan. Takziah baru memberikan semangat. Okey, ini maksud dia. Maksud dia yang kita boleh amalkan. Okey, tak apa, untuk hari ni saya dah sebut doa dulu. Nanti kita hurai baliklah, tak sempat masa lah. Nak sebut nanti kan jadi panjang kan, jadi kuliah zuhur kan. Kan kita stop dulu lah, insya-Allah. Kalau ada soalan nak bertanya ke, saya stop dulu. Nanti kalau ada insya-Allah kita sambung akan datang, kita akan bincangkan doa ketiga lah. Saya take note dulu. Doa ketiga nanti kita akan bincang untuk akan datang. Saya dah bagi dalam ruangan chat tu doa bahasa Arab dan juga doa dalam maksud dia, maksud kepada doa tu. So ibu-ibu boleh take note dulu, nanti kita akan sambung pada kuliah akan datang. Saya pun take note lah, siap-siap. Okey, ada soalan ke tadi? Apa tadi? Bonda Zehra. Sama Ustaz interesting. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga terus sama-sama kita istiqamah lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Alright. Tak ada soalan lah ni Okey, tak apa. So, kita lagi seminit lagi. Mungkin ada apa-apa lagi nak tanya ke apa ke? Tak ada kot Kalau ada boleh bertanya dulu. Masa yang berbaki ni. Ada lagi beberapa saat. InsyaAllah. Dia akan sambung lah pada akan datang. Kita bincangkan yang ketiga. Doa takziah dan berkenaan dengan kematian ni. Cuma saya haraplah ibu-ibu sekalian kita cuba biasakan amal lah. Biasakan beramal supaya benda ni jadi satu kebiasaan. Sebab benda ni memang jarang orang amal dan kadang-kadang orang tak interesting pun nak tahu. Orang tak kisah. Lebih kepada orang tak kisah. Jadi kita lah yang dah tahu, kita dah belajar ni kan, antara peranan kita cuba amal sampai orang rasa seronok ataupun orang rasa gembira, orang rasa tertarik nak buat. Kan, bagi rasa macam tu. Sebab tak semua orang mencari ilmu agama secara detail. Kan, orang lebih beranggapan, sampai hari ni pun orang beranggapan belajar di sekolah rendah tu dah cukup. Padahal tak cukup sebenarnya. Tak cukup. Sebab ada orang yang dah belajar even sampai degree pun,
kan, ataupun katalah STAM ambil sijil menengah agama kan, pun dia tak dapat lagi kesempurnaan sebenarnya. Sebab proses belajar tak akan selesai selagi kita tak meninggal dunia. Bab ilmu agama. So kita kata semua kena belajar bab agama je, tak. Maknanya belajarlah apa kita nak cebur bidang belajar. Kan mungkin anak-anak cucu-cucu ibu sekalian kan. Nak belajar, ceburlah bidang apa pun. Tapi sambil tu jangan tinggalkan ilmu agama. Kan belajarlah sebab hujung jari dia nak dapatkan zaman sekarang. Penting dapat ilmu ni setiap hari kita perbaiki dan kita cuba amalkan. Itu yang paling penting. Sebab kalau setakat belajar tapi tak beramal tu tak dapat hasil lagi. Kan sekadar ada maklumat tapi tak dipraktikkan, tak disebarkan. So bila kita amal, seorang dia akan tersebar pada orang, kan. So benda itulah kita cuba amalkan sungguh-sungguh, kan, biar kita jadi antara ejen yang beramal yang dapat menarik perhatian orang, dapat orang amalkan juga. Dan insya-Allah saham itu akan kita dapat di akhirat. Jangan risau. Kita tak risau, insya-Allah akan ada. Kita niat baik, niat ikhlas, mudah-mudahan Allah membantu kita lah dalam kebaikan insya-Allah. Mudah-mudahan itulah harapan kita sama-sama, kita perbaiki insya-Allah. Itulah sekadar itu dulu untuk pagi ni. Kalau saya terus bercakap kan tak habis-habis. Mudah-mudahanlah kita dapat sesuatu yang bermanfaat dan untuk sama-sama kita amal dan kita cuba sampaikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah berikan kefahaman dan Allah memberikan kekuatan untuk kita istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan insya-Allah wa amin. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma'allamtana farduduhu ilayna inda hajatina ilayh wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.